الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله. Jadi insya-Allah kita mula-mula jam pun menunjukkan pukul 8 lebih dah ni. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mari tuan-tuan kita selawat dulu sebelum jemaah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah tuan-tuan, hari ini kita menyambung kuliah kita yang pada minggu lepas. Kalau minggu lepas kita bicara tentang adab-adab berdoa. Dan pada minggu ni, pada hari ini insya-Allah kita akan sambung sikit lagi tentang doa, resepi untuk menjadikan doa kita mustajab, dan juga asbab-asbab kenapa kadang-kadang doa kita terkhilaf, tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dalam sanadnya daripada Abu Hurairah berkata, siapa yang direzekikan 5 perkara, maka tidak akan diharamkan daripada dia 5 perkara. Yang pertama syukur, tidak diharamkan tambahan. Yang kedua sabar, tidak akan diharamkan pahala. Yang ketiga taubat, tidak diharamkan penerimaan. Yang keempat istighfar, tidak diharamkan pengampunan. Dan yang kelima doa, tidak diharamkan penerimaan. Tidak diharamkan penerimaan. Sebab Allah SWT dah janji dah, ud'auni astajib lakum, maka pasti Allah Ta'ala akan makbulkan. Dan ada pendapat lain, riwayat lain mengatakan yang keenam, siapa yang direzekikan dengan sedekah, maka tidak akan diharamkan ganti. Baik. Jadi kita terus kepada antara perkara-perkara ataupun resepi yang menjadikan doa kita mustajab. Tuan-tuan, sebut pasal resepi ni, dulu dalam satu kuliah yang saya sempat hadiri, seorang penceramah mengatakan setiap perkara itu ada resepi dia, ada adunan dia. Kalau betul adunannya, maka akan terhasillah apa yang kita nak buat. Contohnya nak buat keripak, tentulah siap dengan adunan tepungnya, kentangnya, apa semua. Jadi akan jadilah nanti. Tetapi kalau resepinya tidak sebagaimana yang sepatutnya, maka tak jadilah apa yang nak dimasak. Baik, dalam bab resepi mustajab doa ni, antara yang kita boleh lihat, masih lagi saya merujuk dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Laits As-Samarqandi. Dia memetik, Nabi Musa bertanya kepada Tuhan. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhan, pada saat apakah yang baik berdoa kepadamu supaya segera engkau terima? Jawab Tuhan, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Bila sahaja engkau berdoa, aku terima. Maka diulang pertanyaan itu beberapa kali. Maka Nabi Musa ulang. Jadi kemudian Tuhan berfirman, berdoalah di tengah malam, maka pasti akan aku terima, meskipun daripada tukang menagih pajak cukai. Tuan-tuan, apabila kita baca baik-baik kata-kata yang begini, mintalah di tengah malam, pasti Allah Ta'ala akan memakbulkannya, akan memberinya, akan memustajabkannya. Datang persoalan dalam jiwa kita, tuan-tuan. Apa perasaan kita apabila kita bangun hanya beberapa minit sebelum subuh? Apa perasaan? Ada orang kata, kalau kita dapat buat 2 rakaat pun cukuplah. Apa persoalan sekarang ni? Kita nak bila kita merujuk kepada perbualan Nabi Musa AS, pertanyaan Nabi Musa AS kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, apabila Allah jawab, berdoalah di tengah malam, pasti aku akan beri nanti.
Apa perasaan kita di saat kita tidak mampu untuk berbuat demikian? Di saat kita tak mampu berbuat demikian, yang kita dapat kadang-kadang dalam satu hari sekitar 15 minit, sekitar setengah jam bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ada orang yang dia daripada tengah malam sampai ke subuh tu dapat bersendirian bersama Tuhan dia, bermunajat, minta, merayu, tanpa dia rasa keletihan, tanpa dia rasa kelesuan, tanpa dia rasa mengantuk dan sebagainya. Nah, kita yang setengah jam ni pun plus dengan mengantuk dan sebagainya tinggal beberapa minit. So, persoalan dia, apa rasa kita? Apa rasa kita? Adakah kita rasa macam ada satu macam atau kita rasa okey je? Maka teringat kita pada kata-kata Samurah bin Jundab. Untuk mengetahui nilai kita di akhirat, untuk mengetahui nilai kita di akhirat, maka tanyalah di mana Allah dalam diri kita. Untuk tengok dekat jauhnya kita dengan Allah, kita hitung dulu di mana Allah dalam diri kita. Kalau Allah kita letak nombor 2, nombor 3, nombor 5, nombor 18, nombor 384,2.3 juta, maka bagaimana Allah nak letak kita dekat dengan dia? Kalau kita letak Allah pilihan yang kelima, keenam, bagaimana Allah Ta'ala nak letak kita pada pilihan yang pertama di sisi dia? Maka perkara-perkara macam ini tuan-tuan, perlulah kita. Tuan-tuan, terutama para guru yang melihat pada hari ini, ibu bapa kalau ada yang melihat pada hari ini. Saya ni bawa contoh kampung tuan-tuan. Antara yang kita kena selalu ingat, kita kata macam mana? Kita ni tuan-tuan, kita ni teko air. Tak ada pula contohnya kat sini kan. Kita teko air. Anak murid kita, anak-anak kita ni cawan. Kalau kita teko ni pun kosong, kita nak tuang apa dalam cawan ni? Kan? Anak tuang apa dalam cawan ni? Kalau tekonya pun kosong, maka kosong. Tak ada apa yang keluar tuan-tuan. Dan kalau tekonya air sirap lah yang keluar. Dia takkan jadi air-air yang lain-lain yang hebat-hebat. Maka untuk menjadikan isi dalam cawan tu, isi dalam murid kita tu, isi dalam anak kita tu hebat, kita dulu akan jadi hebat. Kita terpaksa jadi hebat dulu, dan insya-Allah anak-anak kita, anak-anak murid kita akan jadi hebat. Maka tuan-tuan, kita sebagai ibu, kita sebagai guru, kita nakkan anak-anak kita, anak-anak murid kita ni berjaya tuan-tuan. Dan mereka ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mengadu banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mengadu banyak pada Allah SWT, dan insya-Allah dengan pengaduan yang tepat pada waktu dan ketikanya, insya-Allah akan menjadikan anak-anak kita ni berjaya insya-Allah. Baik. Kemudian yang kedua. Yang pertama tadi berdoa di pertengahan malam. Yang kedua, antara yang sempat kita rujuk lagi apa dia? Hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, saya telah berdoa tetapi tidak diterima. Maka jawab Nabi SAW, Hei Sa'ad, tinggalkan makanan yang haram, maka setiap perut yang telah dimasukkan sesuatu dari yang haram, maka tidak akan diterima doanya selama 40 hari. Selama 40 hari tidak diterima. Allahu Rabbi ya Karim. Tuan-tuan, kebetulan lah, ini kebetulan. Saya jumpa seorang pakcik tuan, orang kampung. Tempat dia ni air tak ada, elektrik tak ada, rumah kampung. Rumah teruk lah, rumah buruk sangat. Tapi bila saya masuk rumah dia ni, sebab dia ni kita tengok orang baik, dia imam masjid, kita pergi ziarah dia, kita masuk rumah dia. Dekat dinding rumah dia, kita tengok gambar-gambar anak dia yang berjaya, gambar-gambar anak dia yang berjaya. Tadi kita pun tanya, kita kata, pakcik, macam mana boleh begini berjaya anak-anak ni semua berjaya ni kan? Dia jawab ni kan. Dia kata, Ustaz, ingat, jangan bawa benda haram balik dalam rumah. Jangan bawa benda haram balik dalam rumah. Tuan-tuan, saya nak pesan pada diri saya. Saya nak pesan pada kita semua juga lah. Maknanya tuan, kalau kita rasa kita ini tak berapa mustajab doa ni, kalau kita tengok dalam rumah anak-anak tak apa nak dengar perkataan kita, kalau kita tengok adalah benda-benda yang kita rasa macam kenapa jadi macam ni, jom kita check ni. Takut-takut ini salah satu perkara
yang menyebabkan terhijabnya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ulama salaf berkata, doa itu laksana kunci dan anak kuncinya ialah makanan yang halal. Tuan-tuan boleh dapatkan petikan perkataan ini dalam buku Nasihat Agama dan Wasiat Imam oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau dia kata doa itu umpama kunci dan anak kuncinya ialah makanan yang halal, maka dengan anak kunci yang betul barulah dapat buka kunci tersebut. Kalau dengan kunci yang tak betul, maka terkial-kial kita dekat situ. Baik, yang ketiga, melazimkan berdoa. Mana dia apa? Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah SAW, ta'rifu ila Allah fi ar-rakha, ya'rifuka fi syiddah. Jika anda mengenal Tuhan pada waktu senang lenang, nescaya dia akan mengenal anda waktu kita susah. Dan lagi, man sarrahu yastajibullah lahu 'inda syada'id wal kurab falyakthir minad du'a fi halatir rakha. Sesiapa yang ingin Allah mengabulkan doanya, yakni mengabulkan permohonannya pada waktu susah dan sempit, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa pada waktu dia senang. Yang ini pun kita kena ingatlah. Kalau orang Perak kata waktu senang jangan ingka sangat, kan? Kena berdoa juga. Lagi kuat sepatutnya kita berdoa supaya mudah-mudahan di saat kita susah, Allah Subhanahu Wa Taala dengar rintihan kita itu. Baik. Kemudian yang keempat, dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi, dia buat satu ibarat, tuan-tuan. Dia kata doa itu umpama pedang, ataupun dengan kata lainnya umpama pisau, kan? Mampu memotong kerana tajamnya dia, namun ada kalanya tidak mampu memotong. Pisau ataupun pedang, sifat dia memotong. Dengan ketajaman dia mampu memotong. Tetapi ada kalanya dia tak mampu memotong. Kerana apa? Mungkin kerana ada halangan pada benda yang nak dipotong. Yang kedua, ada halangan-halangan. Yang kedua dia kata, ada sebab-sebab yang lain. Baik. Dia kata sini, begitulah doa, dia kata, mestilah selari. Baik. Simple benar. Saya nak bagi dia nampak senang. Kita nak potong timun, kita ada pisau. Pisau ni sepatutnya dia dapat potong timun dengan senang. Tetapi seandainya timun itu dibalut dengan satu halangan yang keras, yang mana dia lebih keras sehingga pisau tadi tidak dapat memotong dia, maka tidak terpotonglah timun. Ada kala doa tidak mustajab kerana ada halangan. Doa tidak mustajab kerana ada halangan. Sedangkan sepatutnya doa itu sampai, tetapi tak sampai. Kerana apa dia kata? Kerana pertama, tidak selari mulut dengan hati, tidak selari apa yang nak didoakan. Yang kedua, doa hendaklah daripada orang-orang soleh. Maka kita kena berusaha untuk jadi orang soleh. Atau kita kena jumpa orang soleh untuk minta doa. Ibnu Mas'ud, ada orang jumpa dia minta doa. Dia kata, "Tuan, saya ni ada masalah. Saya dah berdoa tetapi tidak mustajab." Maka Ibnu Mas'ud kata, semayang 2 rakaat kemudian berdoa. Kalau lepas semayang 2 rakaat kita berdoa masih lagi tidak selesai masalah kita, maka baca Quran. Selepas baca Quran tak selesaikan masalah kita, kita ambil Quran tadi ni, pergi dekat orang yang lain, suruh orang baca Quran. Kita dengar orang baca Quran. Sebab kadang-kadang tuan, kita bila baca Quran, kita syok sendiri. Kan? Kita syok sendiri. Tadarus bulan Ramadan. Begitu mengajar kita tuan. Boleh kata majoriti dalam rumah buat tadarus. Kita bila kita baca seorang-seorang, kadang-kadang kita rasa semua betul. Bila kita buat tadarus,
kita baca, kemudian kita bagi tahu siap-siap lah tujuan kita tadarus ni antara lainnya nak khatam tu satu hal, tetapi nak betulkan bacaan. Kadang-kadang kita ditegur oleh anak kita, kata ayah itu panjang sikit tu, kita baca pendek kan. Kadang-kadang itu dengung, kita tak dengung, anak yang tegur tu, sebab kadang-kadang kita tak perasan, sebab biasa sangat kita baca, kita rasa kita betul. Jadi kita perlu bantuan orang lain untuk berdoa. Maka Ibnu Mas'ud kata, buat macam tu. Seandainya 3 perkara ni kita buat, kita dah ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat, tak selesai juga. Kita dah baca Quran, tak selesai juga. Kita dah suruh orang, minta orang baca, kita dengar, pun tak selesai juga. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Ta'ala tukarkan hatimu kepada hati yang lain, kerana hatimu itu tidak lagi sesuai dengan kamu. Ni faham-faham sudahlah. Kan? Jadi pertama tadi apa dia? Kena selari. Yang kedua, kena daripada orang yang saleh. Kena orang saleh. Yang ketiga, kena tidak ada penghalang. Kena tak ada penghalang. Timun tadi kena buang dia punya penghalang, nanti pisau tu dapat potong dia. Begitulah kita. So kadang-kadang doa kita terhalang kerana apa? Kerana dosa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. So tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sama-sama semak kita lah. Saya semak saya, tuan-tuan semak tuan-tuan. Takut-takut doa kita tidak mustajab kerana dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau ulama-ulama salaf salih lama-lama dulu, mereka tidak bangun apa? Tahajud. Tidak bangun tahajud. Mereka tak bangun tahajud, mereka kata apa? Aku diharamkan bangun tahajud kerana dosa yang aku buat. Dia bersedar bahawa mereka itu ada buat dosa sehingga mereka tidak dikejutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertahajud. Kita tak bangun tahajud ni, rasa macam dah tak ada dosa sangat dah. Aku tu sebab aku tak sedar, sebab aku pun tak ada dosa sangat, jadi tak payah minta sangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, jauh beza kita dengan ulama salaf salih lama-lama dulu. Jauh sangat. Jadi dosa makin banyak, maka dia akan tutup hati kita dan hati kita menjadi keras. Antara ciri-ciri keras hati ni apa dia tuan-tuan? Antara ciri-ciri keras hati ni, pertama, dia tidak terangsang dengan kebajikan. Dia tidak terangsang dengan kebaikan. Dia tengok orang minta derma ke apa ke, ada pula ni. Dia senang ya tuan. Kita ada duit, kita bagi. Tak ada duit, tak bagi. Itu je lah. Tetapi kenapa kadang-kadang hati boleh respon? Hati boleh respon satu benda yang kita rasa tak sepatutnya kita respon. Satu. Yang kedua, dia tak rajin baca Quran. Dia tak suka baca Quran. Orang yang hati dia bersih, Quran ni sentiasa menjadi satu bahan yang dia sentiasa nak baca. Dia sentiasa ingat nak baca. Ingat, lapang je Quran. Lapang je Quran. Lapang je Quran. Dan dia tak puas kalau dia baca Quran setakat sikit-sikit. Dia baca sikit, dia rasa tak puas. Dia rasa nak baca lagi, dia rasa nak baca lagi, dia rasa nak baca lagi. Kita mana satu? Rasa nak baca lagi kan? Ataupun rasa nak berhenti, rasa nak berhenti. Terpulang lah. Masing-masing tahulah diri masing-masing. Masing-masing tahulah diri masing-masing. Jadi, pesan Ibn Qayyim Al-Jauzi juga dalam buku yang samalah, Ad-Da' wa Dawa', ubat pada penyakit rohani dan penyembuhannya. Dia kata situ, antara perkara yang mustajabkan doa kita juga ialah pertama, berjaga malam. Berjaga malam. Yang kedua, amalkan sunnah. Kita cubalah cari tuan. Orang yang boleh simpan janggut, dia simpanlah janggut. Dengan janggut tu nak jadi dia punya satu benda yang silakan. Tuan, jangan pandang kecil benda ni tuan. Sunnah ni tuan, dia akan selamatkan kita banyak. Saya jumpa ada seorang cikgu. Tapi dia punya janggut tuan, masya-Allah. Saya panggil dia ustaz. Dia kata, ustaz, saya bukan ustaz. Tapi sebab dah ustaz panggil saya ustaz, dia kata, saya nak cerita juga. Kenapa saya simpan? Jadi dia kata tuan,
Saya dulu memanglah macam ni juga, dia kata simpan ni. Jadi pada satu hari tu saya balik kampung. Dia mengajar dekat Perak, nak balik ke Selangor. Orang Selangor. Kan? Jadi on the way balik, dia singgah kedai makan tengah hari. Sampai makan tengah hari, makan. Undang makan. Habis makan. Dia jumpa tuan kedai. Tuan kedai, dia kata, "Wak, ada rokok tak?" Ada rokok. Dia kata, "Wak tu tak jawab soalan saya, tapi dia tengok saya. Dia tengok atas, dia tengok bawah. Dia tengok atas, dia tengok bawah." Dia kata, "Wak, apa pasal?" Dia kata, "Ish kamu," dia kata, cakap Jawa tentang saya tak erti nak tiru cakap Jawa ni. Kan? Sebab saya Melayu tulen ni. Nah, saya tak erti nak tiru ni. Dia kata, "Kamu tak sesuai langsung," dia kata. "Kamu amal sunnah, tetapi kamu buat satu benda yang Nabi tak suka." Kan? Nabi tak suka. Bau-bau busuk ni, rokok tak suka. Macam mana kamu boleh buat? Dia kata, "Ustaz, saya ni duk ikhtiar nak berhenti merokok ni. Ya Allah," dia kata, "lama dah. Ubat ni makan, ubat tu makan, ubat. Habis semua saya buat dah. Sampai saya pun tak erti nak buat macam mana. Saya biar, saya redha. Tiba-tiba bila awak tu cakap macam tu, mulai saat tu sampai hari ni saya berhenti merokok." Kan? Hanya kerana simpan janggut. Saya tak ada masalah. So, siapa nak berhenti merokok, boleh lah simpan janggut. Kan? Baru dia bila merokok nampak tak matching. Tak matching lah tuan-tuan. Jadi, siapa yang nak simpan janggut, tak ada masalah. Siapa yang nak apa lagi? Nak pakai serban, siapa nak pakai jubah, buatlah satu benda apa pun, kita pilihlah satu yang, ya Allah, yang ni aku buat ni kerana apa? Aku nak ikut sunnah Nabi SAW. Nah, janganlah sampai satu pun tak buat. Kan? Belum bersedia. Janganlah. Kan? Kita kata kita umat Nabi Muhammad SAW, tirupilah satu tuan-tuan. Habis nak tiru macam mana? Kita ada ulama. Kan? Kita ada ulama. Tu kita ada buku Syama'il Muhammadiyah. Carilah pergi tengok. Kan? Barulah kita boleh dapat sesuatu. Baik. Kemudian yang ketiga, jangan cakap bohong. Untuk mustajab doa ni, bangun malam, amal sunnah, jangan cakap bohong. Walaupun melawak pun biarlah benda betul-betul. Kan? Tapi kalau benda tak betul, lepas habis melawak tu, kena counter balik. Supaya kita tak tahu tuan, kadang-kadang kawan-kawan kita ni lurus-lurus. Kan? Tambah Ramadan ni, semua orang kira dengar tu kira betul tu. Sedangkan kita melawak, tak pasal tuan, tak pasal. Kan? Jadi itu. Baik. Yang keenam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW. Ya. Dalam bab amal ma'ruf dan nahi munkar. Maknanya yang keenam ni mengerjakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Suruh orang buat baik, larang orang buat jahat. Iza azzamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam, wa iza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatil wahyi, wa iza tasabbat ummati saqatat minhu 'ainillah. Apabila umatku telah membesar-besarkan dunia, maka tercabutlah daripada mereka kehebatan Islam. Apabila amal ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, maka diharamkan keberkatan wahyu. Dan apabila umatku saling mencaci maki, maka jatuhlah mereka daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara buku yang kita boleh jumpa hadis ni, buku Kaedah Mahfaz Al-Quran oleh profesional. Kadang-kadang ada orang perasan tuan, mereka ni profesional, kerja hebat-hebat. Kan? Jadi susah nak hafal Quran. Ni ada buku tulis. Kan? Untuk orang profesional, boleh nak hafal Quran macam mana? Semua dia bagi cara-cara dalam tu. Semua dah bagi cara-cara tu. Tak dengan tak nak lah. Kan? Jangan bagi ulasan banyak sangat. Nah, jadi dia kata sini, hendaklah kita buat amal ma'ruf nahi munkar. Sebab di saat kita tinggalkan amal ma'ruf, suruh buat benda baik, larang buat benda jahat, di saat kita tinggalkan perkara ini, maka diangkat keberkatan wahyu yang ada pada kita. Walaupun di dalam rumah kita ada Quran, walaupun dalam pejabat kita ada Quran, walaupun di tempat-tempat mana ada Quran,
kita simpan sebagainya, kita baca Quran, tetapi dia tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Tidak mustajabkan juga doa-doa kita. Suruh orang buat baik senang tuan, tapi nak suruh orang buat, nak larang orang buat tak elok ni, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi saya dan kita semua kena ambil berat belanja. Kena bukan seimbang, kena buat dua-dua. Suruh buat baik, larang buat jahat. Suruh anak semayang, anak tengok TV cerita tak elok pun tegur. Nah, 10 akhir Ramadan ni kira boleh cabut dah wayar TV tu. Nanti Syawal pasang balik. Nah, sayang tuan. Kita dah jaga elok-elok puasa, tiba-tiba di ujung-ujung ni puasa. Sayang. Cabut wayar TV bukan TV. Kan? Baik. Kemudian tuan-tuan, kita bawa sikitlah contoh-contoh orang yang makbul doa dia. Mungkin kita boleh ambil contoh daripada mereka ini. Antara yang tuan guru kami sebut-sebut selalu dulu kan. Antara ni siapa tuan? Dalam surah An-Naml ayat 40. Ayat 40 kisah Nabi Sulaiman AS nak memindahkan istana Balqis daripada Yaman ke Palestin. Bukan ke mula-mula Ifrit menawarkan bahawa dia boleh buat benda. Kemudian di situ ada disebut seorang lelaki yang menyaingi kemampuan iblis ini. Siapa nama dia tuan-tuan? Asif bin Burkhia. Ada yang kata Asif bin Barkhia, ada yang kata Asif bin Burkhia. Tuan-tuan, ini orang yang mustajab doa lah. Tengok bila dia challenge iblis, Ifrit, makanya masya-Allah dia dapat bawa istana Balqis itu jauh lebih cepat daripada apa yang Ifrit tawarkan. Sebelum mata berkedip, kemudian tutup buka dah ada. Tuan-tuan ada tuan. Kisah Asif bin Burkhia ni antara yang kita boleh jumpa dalam buku Nasaihul Ibad oleh Imam Nawawi. Ini orang-orang hebat. Satu kisah dia dengan Ifrit nak memindahkan istana Balqis. Antara lainnya kisah di mana dia mengeluarkan mutiara daripada laut, juga bersaing dengan Ifrit. Jadi benda-benda macam ini tuan-tuan, apabila kita melihat dan menelitinya, memang menunjukkan bahawa manusia itu laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baik kejadian. Yang merendahkan kita siapa? Yang merendahkan kita sendiri, bukan orang lain. Yang merendahkan kita sendiri. Itu yang pertama. Kisah lanjutnya tuan-tuan boleh rujuk dalam buku. Yang kedua, kalau kita rujuk dalam kitab Minhajul Abidin, ada disebut nama Bal'am bin Ba'ur, seorang yang mustajab doa tuan-tuan. Tetapi mengalami perakhiran yang agak tidak bagus. Tak apalah, kita cuma nak ambil macam mana mereka ini mustajab doa. Amalan-amalan dan sebagainya ini, amalan-amalan mereka yang begitu hebat, kaedah-kaedah mereka berdoa yang boleh kita tiru. Kemudian kalau di Madinah satu ketika dulu disebut oleh Syekh Muhammad bin Munkadir, dipetik oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab dia, bahawa ketika Syekh Muhammad Munkadir berada dalam Masjid Nabawi, ketika itu kemarau melanda Madinah. Ini tengah malam, maka masuklah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta diturunkan hujan. Belum tangannya jatuh, air hujan sudah jatuh ke bumi. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Tuan-tuan, sebelum tangannya jatuh ke bumi, sebelum tangannya jatuh, hujan sudah jatuh, mendahului jatuhnya tangan. Masya Allah tuan-tuan. Bukan senang nak tarik hujan ni tuan. Kita makin berdoa masa panas ni, kita pun berdoa minta hujan. Lagi panas tuan. Lagi panas. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ada orang alim, ada orang rapat dengan Allah Taala, mereka berdoa cepat Allah SWT makbulkan. So perkara-perkara macam ini perlu kita kaji, perlu kita perlu kita dekati, supaya apa? Supaya kita juga, kalau kita dapat ambil sebahagian-sebahagian daripada kehebatan mereka ini untuk kita sama-sama mengamalkannya, maka pastilah sudah kehidupan kita yang sering sangat berdoa ini
menjadikan satu orang kata suasana yang baik dalam kehidupan. Baik, itu resepi mustajab. Itu resepi mustajab. Jadi kita juga nak melihat sebab-sebab tidak dimakbulkan doa. Walaupun tadi ada disebut beberapa perkara kan. Contohnya tidak cakap bohong, contohnya selari dengan hati dan sebagainya. Baik. Kita ambil juga kata-kata Ibrahim bin Adham apabila orang bertanya dengan beliau tentang mereka berdoa tetapi tidak dimustajabkan, maka Ibrahim bin Adham memberikan 10 perkara yang ayolah kita sama-sama melihatnya. Mudah-mudahan kita dapat berbetulkan sempena dengan 10 Ramadan ni. Yang terakhir yang kita ni amat-amat disuruh untuk berdoa. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi SAW, kalau bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang nak minta? Nabi kata apa minta? Minta syurga, minta jauh dari neraka. Tu doa yang kita nak sebut tu. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu minta doa tu. Sehingga kan Sufyan Ats-Tsauri dia kata, dalam 10 akhir Ramadan ini berdoa itu lebih afdal daripada sembahyang sunat. Kan? Sampai peringkat macam tu dah. Tiba-tiba kita boleh berdoa buat sambil lewa. Jangan. Kita banyak nak doa dah. Kita banyak dah doa. Jadi dengan mengetahui resepi mustajab, dengan mengetahui juga sebab-sebab tidak makbul ni, mudah-mudahan kita boleh ambil jalan di mana kita clearkan elok-elok. Tuan-tuan, jadi macam dekat Padang ni, dekat Padang Arafah. Jadi dekat macam Padang Arafah tu, kalau kita pergi haji tuan-tuan, bila pagi-pagi tu sebelum buat khutbah, tengok masing-masing pergi ke Padang, ni dia senarai doa ni. Masing-masing keluar poket tu, 1 A4, 2 A4, lepas selok, lepas selok, berdoa. Tiba-tiba Ramadan tak boleh kita buat macam tu. Spesifikasikan apa kita minta ni. Kita supaya dalam 10 akhir Ramadan tidak ada benda yang terlepas daripada yang kita nak minta. Minta semua tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh makbulkan semua. Dapat Alhamdulillah. Makbul ketika kita hidup, Alhamdulillah. Tak makbul dalam masa kita hidup ni, pada kita rasa tak makbul belum tentu. Kadang-kadang tak makbul, itulah makbul. Jadi Masya Allah tuan-tuan, kita kena perhati elok. Kita kena perkemas elok. Yang hari-hari yang dah lepas tu dah lepas lah. Hari yang lepas tu lepas, tak apa. Yang mendatang ni, kita pulun habis-habis. Kan? Senarai apa nak minta. Cari doa-doa yang mustajab. Cari doa-doa yang Nabi doa macam tu. Dalam kitab Al-Azkar ada, dalam kitab yang disusun oleh Tuan Guru Ustaz Harun, yang Ustaz Ishaddin ada, dalam banyak tuan kita doa ni. Kan? Jadi sekurang-kurangnya bila kita dah ada bahan-bahan macam tu, kita bangun malam-malam, kita ada doa-doa macam tu, maka tak ada kita tak tahu nak buat apa. Kan? Habis doa ni, letak buku ni, ambil buku ni pula. Doa, tak apa, kita tengok buku pun. Bukan ada orang nampak, paling-paling tidak cicak yang bunyi. 40 tahun dah doa, dia tengok buku, tak apa, ada elastik pi cicak tu. Kan? Ini ya Allah, wa akbar kabira. Ni 10 akhir Ramadan ni tuan-tuan. Emas ni, emas. Masa-masa yang perlu kita ambil grab tuan-tuan. Mungkin saya tak tahulah yang tengok ni kan, yang sama kita live ni, kan usianya berapa. Tetapi kalau yang 40 ke atas tu tuan-tuan, yang kalau 40 ke atas tu kan, tetapi kalau masih lagi nak berdoa lebih-lebih kurang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan doa perangai macam tu. Kan? Tuan. Jangan buat perangai macam tu. Kalau ditakdirkan usia kita berakhir dalam hujung-hujung Ramadan ni ataupun selepas je Ramadan ni tuan-tuan, biar kita rasa puas hati. Ya Allah, aku dah minta habis dah. Aku dah lantun habis dah. Aku dah buat sehabis baik dah. Aku redha ya Allah. Tak apa dah. Puas hati aku hidup. Puas hati aku doa. Puas hati aku dah dalam Ramadan tu ni. Masya Allah dah. Barulah kan. Ni kita ada kata Ramadan tu depan ada, Ramadan mungkin ada. Takut-takut kita tak ada. Baik. Ada sikit lagi yang sana. Ibrahim Adham beritahu kita 10 perkara
antara perkara yang tidak menyebabkan doa kita mustajab. Baik. Yang pertama dia kata, kamu mengaku kenal Allah tetapi ingkar perintah Allah. Yang ni kita, tuan-tuan. Kan? Kita mengaku kita kenal Allah tetapi kita ingkar perintah Allah. Itu sebab dalam kehidupan kita penting kita mengaji. Kan? Itu sebab dalam kehidupan kita penting kita mengaji. Mengaji ni maksudnya apa? Pergi menuntut ilmu. Kan? Sekurang-kurangnya kita tahu yang ni boleh, yang ni tak boleh. Bila kita tahu yang boleh dan tak boleh ni, senang kehidupan kita, tuan-tuan. Kan? Bila kata Islam ni susah. Tak, tuan-tuan. Agama apa pun mesti ada yang ni. Agama apa pun mesti ada yang ni. Yang boleh dan yang tak boleh mesti ada. Kalau tak nak ikut, tuan-tuan, binatang pun dia ada benda boleh tak boleh, tuan-tuan. Kan? Tiba-tiba kita tak nak ikut, tak boleh. Dia boleh. Jadi yang pertama, kita kenal Allah tetapi kita ingkar. Yang kedua, kita kasih kepada Rasulullah tetapi tidak ikut sunnahnya. Sekarang kita tengok apa sunnah kita dah buat. Apa sunnah kita dah buat? Dah ada, alhamdulillah. Yang baru nak belajar, masya-Allah. Yang tak buat lagi, innalillah. Kan? Nah, jadi kita kena tengok orang lelaki, cara orang lelaki. Kan? Macam dalam Ramadan, Rasulullah SAW mengetatkan kain pada 10 akhir Ramadan. Rasulullah SAW mandi antara Maghrib dan Isyak. Yang tu mudah, tuan-tuan, takkan tu pun tak boleh. Kan? Yang tu mudah, mandi pun takkan tak boleh. Kan? Kalau tak boleh jugalah, mandi pun tak boleh. Tak apalah. Carilah yang lain, cari yang lain. Tapi kena buat, tuan-tuan. Kita kena buat. Kan? Yang ketiga, baca Quran tetapi tidak ikut panduan. Bagi kita yang tak apa-apa nak faham Quran, sekarang Quran terjemahan ada. Kuliah tafsir ni melambat-lambat, kita kena ikut. Kalau kita rasa kita tak mau ikut, kita rasa kita segan, apa semua, kita panggil ustaz mana-mana main rumah ke, buat dengan jiran-jiran ke, buat kuliah tafsir. Kan? Kadang-kadang maklumlah, kadang-kadang kita nak pergi masjid, kan? Dengar kuliah kita pun dah berusia, kita dah yalah, nak dengar kerang-kerang kena tanya tak boleh jawab, segan juga. Tak ada masalah. Pakat 3-4 orang, panggil mana-mana ustaz seorang. Minta dia orang buat kuliah tafsir sungguh-sungguh. Khatam habis 30 juzuk. Kan? Berbaloi, tuan-tuan, rezeki yang Allah Taala bagi kita ni. Kalau kita boleh buat macam tu. Supaya apa? Supaya kita faham Quran. Ni yang mendengar ni, tak kiralah ustaz ke, tak ustaz ke. Kan? Kalau nak komen apa-apa tentang sesuatu, apa yang berlaku, apa pun yang orang alim cakap, jangan komen dulu sebelum kita selidik, supaya komen kita tidak menonjolkan kebodohan kita. Yang tu kena ingat, yang tu kena ingat. Takut-takut kita cakap nampak kemas, rupa-rupanya kita sedang mempamerkan kebodohan kita. Tak pasal, tuan-tuan, tak pasal-pasal orang tahu kita bodoh. Kan? Jadi kena hati-hati. Bodoh, ingat, simpan, jangan tunjuk. Yang keempat, ambil guna nikmat tetapi tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur bukan setakat ucap alhamdulillah. Ni, buka puasa malam. Baca tak lepas berbuka? Baca tak alhamdulillahillazi? Baca tak? Sebelum berbuka, akan main lagi baca doa. Lepas berbuka, terlentang apa tak ingat. Ubahlah panggil bodoh ni, kan? Kena bacalah doa makan, doa lepas makan. Masuk bilik air, sebelum masuk, ya Allah, punya baca. Lepas keluar bilik air, apa pun tidak. Bacalah doa, tuan-tuan. Kan? Jadi, guna nikmat Allah, kemudian syukur. Antara kaedah bersyukur juga ialah menunjukkan nikmat tu kita guna. Tunjukkan nikmat tu kita guna. Kan? Baju Melayu lama dah ni, kan? Kita gosok pun dah jadi 4-5 line dah ni. Kan? Punya lama. Tukar pilih baju lain contohnya. Sebab kita dengan kemampuan kita tu. Kan? Ni dah bergaris-garis, dah jadi macam tercorak dah. Apa cerita? Jadi, ambil guna nikmat dan juga bersyukurlah dengan nikmat tersebut. Tetapi bila kita tak bersyukur, ini juga sebab doa kita tidak mustajab. Yang kelima, kata syaitan itu musuh, tetapi ikut apa yang syaitan dah. Itu sebab kembali balik tadi,
kita kena mengaji ilmu supaya kita tahu apa yang Allah hendak, apa yang syaitan hendak, supaya nanti kita tak terikut apa yang syaitan hendak walaupun nampak macam yang tu Allah hendak. Tambahlah zaman-zaman macam ini, tambah zaman-zaman macam ini, kadang-kadang ilmu itu berada dalam, insya-Allah tuan-tuan. Selalulah anak duk cakap ilmu zaman Nabi dia umpama mata air tuan. Nabi ni mata air, para sahabat ni dekat sangat dengan mata air tu. Tuan-tuan pernah korek telaga kan? Yang pernah lah kan. Kalau kita bila kita korek telaga tu, boy jumpa mata air tuan. Mata air yang keluar pada mula-mula tu Allah jernih tuan. Kalau dekat Perak ni ada kamera Highland. Nak naik kamera Highland tu, dia banyak ada air turun tuan daripada mata air tepi-tepi bukit tu. Airnya jernih tuan. Ilmu zaman Nabi dulu macam tu. Para sahabat dapat daripada sumber dia terus, daripada mula-mula. Tetapi ilmu sampai kat kita ni, mata air tu dah berjalan jauh tuan. Jauh-jauh dah keruh lah. Kita kena tapis. Dapat pada orang yang betul, baru kita dapat betul. Itu sebab kena mengaji banyak. Kena jumpa ustaz ni, kena jumpa ustaz ni, tanya. Jangan pegang satu lah. Jangan pegang satu tu lah. Jumpa. Ambil sungguh-sungguh. Bila dah jumpa yang betul-betul elok, pegang sungguh-sungguh. Jadi yang kelima tadi kata musuh itu syaitan, tetapi ikut. Yang keenam, mengakui adanya syurga dan akhirat, namun tidak beramal untuknya. Orang alim, ada seorang alim dia tak bangun malam. Apabila tak bangun, isteri dia kata apa? Bangunlah, dia katakan. Kerana apa? Amalan kita makin sedikit, sedangkan masa untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala makin dekat. Maka tuan-tuan, sudahkah kita bersedia dengan akhirat yang bakal kita datang? Mati ni, nak mati pun mati, tak nak mati pun mati. Ni masalah dia. Dan kematian itu dia tidak dia tak ada orang kata macam tin sadin ni, ada expired date, senang kita selok ada. Kalau kita ada dekat dahi ke, ada dekat pipi ke, expired date, ada dekat tapak kaki kan, kita boleh tengok, kita boleh bersedia kan. Ni tak ada kan. Ni tak ada. Sedar. Aku dah mati dah. Masa tu baru kita tahu kita dah mati. Jenuh tuan-tuan. Yang ketujuh, mengaku adanya neraka namun tidak berusaha menjauhinya. Kita sedar tuan-tuan. Kita baca dalam surah, contohnya surah Al-Bayyinah, tentang bagaimana orang masuk syurga, macam mana orang yang masuk neraka. Tetapi apakah yang kita buat untuk berusaha menjauhi neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ke-8, mengakui mati itu pasti, tetapi tidak beramal untuk mendatanginya. Kita kadang-kadang masih kekal dalam maksiat. Tuan-tuan, kita yang dah berumur ni, kadang-kadang sukar tuan-tuan, kita nak nasihatkan kawan kita yang kadang-kadang post satu benda yang kadang-kadang bila kita tengok, kita dalam WhatsApp contohnya kan. Dalam WhatsApp contohnya satu benda yang kadang-kadang Allah, awak macam ni kan. Tak sesuai tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang hantar contoh kalau dulu sebelum Jumaat. Bila hari Jumaat, dia pun hantar gambar perempuan, abang dah solat Jumaat hari ni, hari Jumaat. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang bayangkan, handphone kita di rumah, kita letak tuan-tuan, sebab kita tak nak, kita ada gap mana anak. Anak-anak boleh tengok bila-bila masa je. Bayang telefon, tiba-tiba anak tengok, ayah, kan? Awak ayah dapat gambar macam ni. Tu tuan, ayah pakai serban, pakai jubah, dalam handphone gambar. Sedangkan tu memang main-main je. Tetapi kesan dia besar kan? Kesan dia besar. Kan? Nak live group kan? Merajuk lah. Kan? Jadi kita jangan buat macam tu lah. Kan? Yang ke-9, sibuk dengan aib orang, lupa dengan aib kita sendiri. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aib dia dan dia tidak sibuk dengan aib orang. Jadi tuan-tuan, kita harap kita pun macam tu lah. Tak selalu sembang pasal orang sangat lah. Tak selalu sembang pasal orang sangat. Sembang pasal kita sudah. Kan? Sembang pasal kita sudah. Kita masuk satu grup, tengok depa tajuk depa ni bab orang, mufarakah tuan-tuan. Mufarakah. Terus keluar. Tak usah tunggu. Buat apa tiba nak dapat dosa kering ni. Tak usah. Kan? Ustaz, nanti depa terasa hati. Biar api yang terasa apa hati depa tuan-tuan. Kan? Daripada kita duk tanggung dosa sama. Tak usah. Kita dah berumur tuan-tuan. Yang ke-10, kita kebumikan jenazah
tetapi tidak ambil iktibar. Itu sebab kita bila semayang jenazah, kita kena rasa kita juga akan berada di situ. Bila kita kebumikan jenazah, bila muka jenazah tu dibuka, kita tengok muka tu, kita kena ingat, satu hari esok muka aku pula. Di saat surau taman kita buat pengumuman, di samping kita dengar hari ini sekian orang telah meninggal, kita kena ingat satu hari esok nama kita akan diumumkan di surau tu juga. Jadi yang belum pergi surau lagi, lepas PKP ni kena wajib pergi surau. Supaya apa? Bila orang umum nama kita tu di surau tu, bukan kata apa, so orang kenal kita. Ini saja orang umum. Siapa pula ni kan? Daripada mana datang? Tak mahu tuan-tuan, tak mahu. Sudah. Yang lepas. Kena pergi surau. Ibu-ibu yang tengok ni. Kena azam sungguh-sungguh. Ayah, abang, lepas PKP ni, surau kena pergi. Surau kena pergi. Jangan pula, abang, kita dah selesa lah semayang kat rumah ni kan. Jadi kita terus kat sini lah, anggap ni surau. Tak mahu macam tu tuan-tuan. Suami-suami, siapa isteri-isteri yang larang-larang sangat, pergi surau dan sebagainya, ambil pergi buat rumah baru satu lagi. Cari yang tak larang. Jangan buat macam tu. Kena pergi surau tuan-tuan. Kena pergi surau. Jadi tuan-tuan, cukuplah sampai dekat ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini ada manfaat bersama, terutama pada saya bercakap dan pada tuan-tuan yang mendengar. Seandainya ada bicara saya yang terkasar, yang tak berapa sedap didengar dan sebagainya, saya minta maaf. Pada tuan-tuan guru, ustaz yang turut bersama dalam kuliah hari ini, tolong beri teguranlah tentang mana yang silap dan salah, insya-Allah. Selamat berpuasa, selamat berbuka, selamat hari raya. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa dalam kuliah yang lain, insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya Allah, ya Allah, Allahu ya Allah.